So of course, every 6 bulan ataupun setahun you akan nampak headline macam ni, right? Bayar hutang sampai mati, harga rumah melampau. Kalau pendapatan you tak lebih pada 12,000 sebulan, you tak akan mampu beli rumah, right? So and then of course, pembeli pendapatan rendah sederhana ni akan terus tersepit, right? So headline macam ni biasanya headline yang popular lah. Headline macam ni bagus sebab senang dia nak jual surat khabar. Alright, so kalau headline dia biasa-biasa je kan, ramai orang mampu beli rumah berbanding dengan harga rumah melampau, right? Headline macam ni akan jadi lebih orang cakap catchy lah. So first and foremost, I nak you tahu data ni. Data ni data yang sangat penting. Daripada tahun 1990 hingga tahun 2019, okay? 1990 hinggalah 2019, 29 tahun punya data ni, is that kenaikan purata harga rumah di Malaysia adalah 15% setahun secara purata, flat rate. So I repeat guys, kenaikan purata harga rumah di Malaysia, kita combine KL, Selangor, JB, Terengganu, Kelantan semua, puratanya adalah 15% setahun selama 29 tahun. Okay, so I nak you ingat nombor ni, 15% setahun ni. Okay, so now kenapa harga rumah, right, dia naik macam mana? This is basically what my in-law punya family punya property, right, dekat Kelana Jaya, single story house. Diorang beli pada tahun 1988 pada harga 87,000 dan nilai dia lepas 30 tahun naik ke 650. Right, naik ke 650 daripada 87,000 harga rumah ni pada tahun 1988. Lepas 30 tahun dia naik ke 600,500. So maksudnya naik berapa guys? Almost 7 kali ganda. So it's actually more, right? Dan apa yang kita kongsikan sebab yang ni adalah purata. 15% setahun ataupun 450% kenaikan harga tu adalah purata, right? Tapi ada tak property yang macam ni yang akan dapat lebih? Yes, dan answer is memang boleh. Okay. So realitinya benar, harga rumah biasanya makin lama makin naik. So kita nak kena faham kenapa harga rumah tu biasanya akan terus naik. So fakta ataupun sebab yang pertama adalah, nombor satu adalah kos untuk buat rumah tu makin lama makin naik kalau rumah baru, right? So kita akan ada 3 major cost bila nak bina rumah. First kali adalah harga kos tanah tu, right? Tanah tu berapa harga dia? Biasanya harga tanah dia makin lama makin naik, bukan makin lama makin murah. Okay, tu kos pertama. Kos nombor 2 dia adalah gaji pekerja, right? So gaji kita tu biasanya makin lama makin naik ke ataupun makin lama makin murah? Siapa kat sini yang dah kerja kat company tiap tahun gaji dia jatuh? Tak ada kan? So biasanya gaji juga akan makin lama makin naik. Right? So kalau 10 tahun lepas, construction punya worker punya average wage sehari adalah RM80 hingga RM1,000 sehari. Hari ini nilai dia dah boleh naik sampai RM150 sehari, gaji construction worker bayar hari. And then cost yang terakhir sekali adalah cost material, tingkap, besi dan apa semua tu. So cost ni kadang-kadang sebab ada technological punya advancement ataupun kenaikan teknologi, lagi advanced teknologi tu biasanya material tu boleh jadi lagi murah, right? So kita ada 3 cost, which is harga tanah, harga pekerja dan juga harga material. Harga material je yang ada kebarangkalian tak naik over a long period of time, sebab harga tanah dengan harga gaji biasanya memang akan terus naik. Okay, sebab itu harga rumah sentiasa makin lama makin mahal. Nombor 2 adalah scarcity, right? Makin lama tanah makin sikit, and therefore kalau you nak duduk tempat yang centralized macam TTDI, Bangsa, PJ dan apa semua tu, you memang kena bayar premium lah guys, right? Nombor 3, inflasi, right? So harga nasi lemak biasanya akan double every 7-8 tahun. Right? So apa tu? You gotta mute Ikhwan tu. Right? So apa tu? Bila cerita pasal inflasi, right? Biasanya harga rumah tu akan naik every 10 hingga 15 tahun tu akan double. So bila tengok harga nasi lemak, biasanya inflasi nasi lemak atau roti canai biasanya lebih laju berbanding dengan kenaikan harga rumah ataupun kenaikan sewa rumah. Right? So yang tu normal inflasi. Nombor 4 kos untuk bina rumah baru sentiasa mahal. Sebab apa? Land cost dia tak sama, labor cost dia tak sama bina hari ni banding dengan 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. So therefore, bila orang yang pegang property lama tu tengok property baru kawasan tu kan, macam kat Kelana Jaya kan, tanah pun tak ada.
orang nak buat landed property tu, tanah tu dah tak ada guys. So therefore orang boleh buat kondo je. Bila owner lama ni kan, yang dah bersara ni, tengok kan, orang lain beli kondo 500-600 ribu, takkanlah dia nak jual landed property dia juga 500-600 ribu sebab dia rasa tempat tu bertanah. So therefore patut lagi mahal. So sebab tu orang yang dah beli property dah lama pun dia tak nak jual murah-murah pun. Okay. Nombor 5, okay, is wealth creation. Property ni is an important factor of wealth creation. Do you know, right? 90% of employee yang jadi jutawan, pekerja yang jadi jutawan, 90% ya, punca kenapa dia jadi jutawan adalah kerana nilai rumah dia tu lepas 30 tahun tu naik mencana. Right? So therefore bank, financial system pun dia pun tak nak harga rumah jatuh, right? So owner nak naik harga lagi mahal, sebab tu lah persaraan dia punya duit dan apa semua tu nak bagi kat anak dan apa semua tu. Bank dengan financial system pun dia tak mau property punya harga jatuh sebab nanti akan jadi orang cakap ada problem dengan credit system. And last kali itu adalah cheaper borrowing cost. Ramai orang tak tahu yang loan rumah makin lama over a period of time biasanya akan jadi lebih murah, right? And kenapa dia nak buat macam tu? Sebab bila harga rumah tu makin mahal, dia murahkan loan rumah tu supaya orang masih mampu nak membeli buat loan tu. So saya bagi contoh, right? So ini adalah Malaysia punya mortgage interest rate in the last 30 tahun. Right? So the last 30 tahun, kalau anda tengok kat sini kan, harga mortgage interest rate in the last 30 tahun biasanya over time, over a long period of time tu dia akan jadi makin rendah, makin murah. Right? Dia bukan jadi makin mahal, dia biasanya akan jadi makin murah. So sebab tu walaupun OPR mungkin naik, ya, tapi interest rate masih boleh terus jatuh, right? Sebab bank mahukan yang interest rate terus jatuh supaya kita terus meminjam untuk beli rumah. Okay? And basically the economy itu akan terus berjalan selagi orang ambil loan ataupun kredit. So benda ni bukannya pelik dekat Malaysia saja, benda ni berlaku kat satu dunia. You tengok kat Singapore, you tengok kat UK, you tengok kat US, trend dia sama je guys. Over 30 tahun, interest rate untuk property punya loan tu tends to go down over time, bukannya makin naik. Makin maju negara tu, makin murah interest rate dia biasanya. So, therefore, you kena faham this concept of harga dan juga affordability. Sebab hari ini benar berbanding dengan 15 tahun lepas waktu saya beli rumah pertama kan. Harga rumah hari ini lebih mahal. Tapi adakah ianya lebih kurang affordable? Yang bahagian tu kita kena faham. Kita kena tengok data yang ada. Dan kita kena tengok contoh-contoh yang ada. Now, so ni saya bagi contoh, right? So kenapa saya cakap bila makin lama makin murah interest rate tu kan? Pada tahun 2000 hinggalah 2004 ni purata interest rate loan rumah is lebih kurang 6 hingga 7%. 2005 hingga 2010 tu 5 hingga 6%. Lepas tu lepas 2010 sampai 2015 is 4.3 until 5%, and sekarang ni up until 2020 ni is less than 4.5%, dan hari ni pada tahun 2021 interest rate kita cuma 3% sahaja. So apa yang berlaku ya guys? Bila katalah dalam case tadi ni adalah installment untuk rumah RM500,000, RM500,000. Kalau anda beli rumah ni pada tahun 2000, anda kena bayar installment anda RM3,300 sebulan. Tapi kalau anda beli rumah tu yang sama RM500,000 ni pada tahun ini, anda cuma bayar RM2,100. Dulu kena bayar RM3,300 ya, 17 tahun lepas. Harga rumah RM500,000 tu dulu installment dia RM3,300. Hari ini cuma RM2,100. So tu maksudnya apa? Affordability tu makin lama makin bagus, bukan makin kurang. Memang harga rumah makin mahal tapi loan kita makin lama makin murah. Therefore, for the same RM500,000, hari ini installment kita jauh lebih rendah berbanding dengan katalah 15-17 tahun yang lepas. Okay. So, hari ini masih ada harapan tak untuk orang-orang, especially orang-orang muda yang tak beli rumah untuk memiliki rumah? Bagi saya, kalau you ada ilmu sikit, harapan you sangat-sangat cerah. Now, sebab apa? Ini saya bagi contoh. Ini bukan contoh sembang, right? This is a real example of kondo dekat Kuala Lumpur yang whereby anda cuma kalau drive tu 25 minit ke Petronas Twin Towers lah, anda cuma perlu bayar RM850 sebulan. Ni kalau reti cari, ada ilmu sikit, tak susah nak cari kondo macam ni.
bayar RM850 saja sebulan untuk duduk di kondo di Kuala Lumpur. Alright. Yang ni pula dekat Selangor, right? Whereby you ada MRT kat sebelah dengan you ada mall dekat sebelah, right? And you cuma perlu bayar RM950 sahaja sebulan untuk miliki rumah kondo begini. Ya, 3 bilik sebelah MRT, sebelah mall. Bayar baru tak sampai RM1,000 sebulan. Okay. Now, ini kondo pertama saya beli pada tahun 2005. To just bagi tahu dengan you. Dulu saya beli kondo ni based on interest rate lama tu, waktu tu pada tahun 2005 kan. I beli rumah ni baru 100, orang cakap loan saya 150,000. I kena bayar bulan-bulan 1,100. Okay. Kondo ni waktu tu tak ada mall, tak ada MRT kat sebelah. Okay. Hari ni dah ada mall, right? Paradigm, boleh jalan kaki, right? But before that, at that point of time, I kena bayar 1,100 sebulan pada tahun 2005. Korang ni hari ni boleh beli kondo dekat dengan MRT, dekat dengan mall kalau reti cari and bayar cuma RM950 sebulan. Right? So I dulu kena bayar 1,100 untuk kondo buruk ni. Korang dapat kondo lawa mewah ni pada harga RM950 sebulan. Again, kalau ada ilmu sikit, boleh pandai cari, you boleh dapat harga ni. Okay. Now ini pula adalah landed dekat Selangor yang whereby ni lebih kurang 20 minit lah, 25 minit lah. Kalau you nak pergi ke Mongkera kan daripada tempat ni kan, you cuma perlu bayar 1,500 sebulan saja. Right? 1,500 sebulan. Dan hari ni katalah you nak beli rumah single story macam my mother-in-law punya family ni, right, dekat Kelana Jaya, anda kena bayar 2,500 sebulan. Right? 2,500 sebulan. So, the reality here is that guys, I feel that hari ini sebagai orang muda, you have better affordability. Memang harga rumah mahal, tapi loan you jadi makin murah. Ada banyak financing scheme which is available yang membolehkan you miliki kondo tak sampai 1,000, miliki double story house gated dengan garden tak sampai 1,500 sebulan. Okay. So, macam saya cakap tadi, hari ini monthly installment kalau anda boleh pilih kan property yang betul, ada knowledge sikit, anda boleh dapat lagi murah pada harga saya dapat berbanding dengan 15 tahun lepas waktu saya mula melabur. Right? So hari ini installment dah jadi lagi murah sebab interest rate murah, lepas tu dia ada banyak financing scheme yang you boleh pilih, right? And here's the best part. Walaupun installment you dah jadi murah, right? Kalau you pilih financing scheme yang betul, rental tak semestinya murah, right? Rental biasanya maintain je, even though kat kawasan-kawasan yang macam ni, kecuali bila ada case oversupply. So basically, dulu nak dapat positive cash flow 1,000 sebulan tu, memang susah nak mampus lah guys, waktu zaman saya melabur tu. Hari ni, disebabkan ada case tadi yang macam ni, tak berapa susah untuk buat positive cash flow, hampir 1,000 ataupun even lebih 1,000 sebulan bila beli property pada tahun 2021. Okay. So, yang ni sambungan daripada last week, just to cerita gaji versus kita punya property punya affordability. Senang cerita, kalau you punya household income lebih pada 3,500 sebulan net, dah sedap lah untuk beli property lebih pada 400,000, right? So apa tu? Yang ni untuk case study biasa, right? But untuk mereka yang again ada knowledge, you boleh main game ni slightly differently sebab katalah you gaji 3,500 hari ni, you patutnya boleh dapat loan 400,000 saja. Tapi for the top 1% who ada knowledge a little bit better compared to you hari ni, you boleh buat unlimited number of loan. Ya, bila you pair dengan property yang betul. Orang yang gaji 8,000 patutnya boleh buat loan 1,000,000 je. Tapi the top 1% boleh buat again unlimited number of loan. Right? So this is just example of my client. Nama dia Ikhwan. Right? Dia datang jadi klien pada tahun 2016. Gaji dia waktu tu 3,500 saja. Dulu ada 3 property. Hari ni sudah ada 13 biji property. Right? So net worth dia pun alhamdulillah dah lebih pada 1,000,000. Kereta dulu bawa Myvi je. Sekarang dah bawa Mercedes. Right? Sebelum umur 35 dah berjaya beli Mercedes, right? And property dah ada 13. Yang ni pula Syah, kerja kerajaan. Ya, kerja kerajaan, and dia beli property yang betul, right? And setiap kali property, setiap kali dia buat hutang tu kan,
income dia makin bertambah. Lagi banyak hutang baik, which is property yang you beli positive cash flow ni yang you buat, makin kaya dia setiap bulan. Boleh dapat 500, 1000 positive cash flow sebulan, right? So you kena faham konsep good debt dengan bad debt. Bad debt ni maksudnya hutang jahat yang you buat every month you kena bayar. Alright, so setiap bulan you jadi makin miskin bila lagi banyak hutang jahat yang you buat. Good debt pula, lagi banyak hutang macam ni yang you buat, you akan jadi macam Syah, lagi banyak hutang lagi kaya. Sebab orang lain tolong bayarkan, dahlah kita bayar bank bulan-bulan 900.5, sewa boleh dapat 2000. Right? So, basically orang lain tolong bayarkan and kita makin setiap bulan jadi makin kaya. Alhamdulillah. Right? So, you kena buat good debt, bukan buat bad debt. Alright? So majority, like I said, dia akan buat bad debt, alright, and our income makin lama makin sikit sebab kita kena bayar hutang banyak-banyak setiap bulan. The 1% biasanya lagi dia akan suka buat hutang lagi banyak, tapi dia buat hutang baik, bukan buat hutang jahat. Okay. So, untuk untuk continue to beli unlimited number of property and you nak beli property macam Syah sampai 10, berbelas dan apa semua tu, you kena faham 7 kriteria. I dah ajar benda ni for free je dalam the private group tu, public group tu, and then you boleh pergi to my YouTube and again belajar. I buat benda ni for free, tolong belajar, fahami 7 kriteria kalau you nak beli property yang betul tahun ni. Kalau you nak beli property yang boleh buat duit, kena faham 7 kriteria. Okay. Yang ni adalah property yang hari ni the top 1% beli, right? So basically start property yang dia beli tu dia jadi makin kaya lah. Yang property ni boleh dapat 1,500 additional cash flow, yang ni boleh dapat 1,200, yang ni boleh dapat 600, right? Yang ni boleh dapat 1,000 sebulan additional cash flow. So basically macam saya cakap tadi, lagi banyak good debt yang kita buat, lagi kaya kita akan jadi, and of course benda tu akan jadi free sebab orang lain tolong bayarkan property tu untuk kita. Now, I want to use this opportunity to go and interview a couple of clients. I want to call Ikhwan dengan Syah. Ikhwan punya case study waktu tu dia datang jadi klien, gaji dia 3,500 guys. Right, so 3,500. Syah datang waktu tu gaji dia tak nak cerita lah, tapi dia apa tu, grade apa Syah kalau kerja kerajaan tu? Grade 41. Grade 41 lah, right? And of course yang ni tak sampai lah 7-8 ribu pun kan sebulan ni. Tak sampai, right? So I don't know whether you guys can hear Syah clearly or not, sebab I dengar suara Syah tu saup jauh-jauh tu. Jauh, 20 Kulim ni jauh sikit. Ini kat Kulim lah ini ni. Kulim ni. So bila balik KL ni, sebab dia ni rajin, dia tetap minggu dia travel. Esok kalau tak ada apa-apa melintang esok insya-Allah balik Kulim. Okay. Balik ke KL. Okay, so basically I purposely call you guys sebab you guys ni is an example of orang yang gaji tak tinggi tapi boleh beli property sampai 10 sampai berbelas, right? So first and foremost, Ikhwan, if you can share with us a little bit and how do you do it? Apa secret you? Okay, Assalamualaikum. So thank you FR for invite me for tonight. So basically I start invest bila I start kerja dulu. So I think gaji after I think 1-2 years tu start dengan 2,008, then go for 3,500 macam tu. Then baru I start beli property lah. So at that point of time memang I prepare myself untuk start beli property yang betul. So every purchase yang I buat, I always fikir I will make money from that property lah. So property yang I beli tu, make sure I pastikan rumah tu I boleh dapat tenant, and the rental from sewaan tu basically akan dapat lebih daripada komitmen I pada bank. So in term of that, so bila I berjaya buat macam tu, I jumpa property yang macam tu, I just repeat the same method apa yang I belajar daripada FR, then I start continue buying and just repeat lah. So I berjaya beli rumah setiap tahun. Yeah. What about you Syah? Apa rasa you? Gaji tak tinggi mana tapi boleh beli sampai hampir 10 ni, sampai dekat TRX pun ada sauk juga ni. Sebelah IKEA ni lagi boleh makan meatball dengan curry puff. Betul. Terima kasih Ikhlas. Untuk makluman lah, bukan dekat TRX saya dekat IKEA. Kebanyakan rumah saya dekat IKEA. Tak jauh mana nak sampai ke IKEA.
So, mungkin kebetulan lah kot. Okey, bagi saya first dulu saya tak ada mentor ataupun tak ada guru yang mengajak saya ni bagaimana nak beli hartanah ni. So saya banyak membaca buku, dan apabila baca buku tu dan juga ada keberanian lah. Kalau kita baca buku saja kita tak ambil tindakan, tak jadi juga rasanya. So dia bila kita baca buku, lepas tu kita ada keberanian dan kita mula beli properti tu, dan tengok-tengok rasa macam okey je, sebab kita beli properti masa saya beli dulu tahun 2009 tu pun pada gaji yang saya tunjuk dalam FB saya tu dengan PSP baru 3,500 pada waktu tu, saya buat government loan, dan pada waktu tu properti tu dah bagi cash flow positif pada saya 4 angka. So dari situ saya ingat sebenarnya kita ni sebenarnya boleh buat duit ni dengan properti, cuma kena ada ilmu dan juga kita kena faham macam mana kita nak beli properti tu. Sebab tu selepas dalam 2014 tu saya terbaca buku Faizul 23 rumah sebelum 30 tu, dan saya pada masa tu saya dah admire dan nak cari Faizul ni untuk nak belajar lebih mendalam, dan juga saya tak nak kata tersalah beli properti ya. So bila kita ceritakan this idea of rumah tu makin lama makin mahal, korang rasa benda tu berlaku tak kat korang? Sebab how if you think about it logically, right, 15 tahun lepas ataupun 20 tahun lepas, if you cari orang yang gaji 5-6 ribu ni yang ada lebih pada 10 biji property, tak wujud. Case tadi macam korang ni sepatutnya tak wujud. Impossible, mustahil, gebang sembang ni semua tipu. Orang akan cakap macam tu, right? But today, if you tengok dekat dalam Kafa Capital, bersepah-sepah kot orang yang ada lebih pada 10 property kan. Macam tak ada special pun kalau kau ada 10 ni kan. So what is your advice kepada orang yang hari ni tengah tengok benda ni, yang rasa saya ni tak nak beli rumah sebab harga rumah tu makin lama makin mahal? Ikhwan, you want to start dulu? Right. So basically I start invest I baru dalam 7-8 tahun macam tu. So back to 2013 macam tu I start. So waktu I start kerja tu pun, bila I tengok property tu pun, kalau I tengok kondo at that point of time dalam 300,000, 200 lebih, 250 ke 300,000 kondo. So yang itu pun memang for me, ini dah mahal lah. And kalau kita tengok landed baru yang dekat area KL Selangor dah start harga 500,000. So along the way, I tengok yang property ni sebenarnya dia punya harga every year dia akan naik. So persoalan dia, benda tu I tengok dan tak boleh kontrol. Cuma apa yang I boleh kontrol untuk yang I yang makan gaji yang nak purchase that property. So at that point of time, apa yang I focus adalah how I can afford to purchase. So my strategy ketika itu adalah I prepare myself, make sure that whatever my affordability untuk purchase tu, lepaslah untuk bank buat loan untuk property. So ketika itu I jaga my DSR, I avoid to make unnecessary commitment dengan bank. I avoid all the hutang-hutang jahat semua I tak buat. So I make sure yang first purchase tu I lepas beli, then from that the first purchase tu yang I can start untuk buat duit. So daripada first purchase tu sebenarnya memudahkan I untuk terus membeli. Sebab basically I nak kejar, I nak to speed up that my purchase dengan harga rumah tu. So that I tak ketinggalan jauh lah. So from data pun bila kita tengok, every year harga property akan naik. Cuma persoalan kita punya komitmen kalau kita tak jaga and kita tak buatkan diri kita untuk membeli, so basically kita akan ketinggalan jauh lah. So my first move, I make sure I make a right move lah. So my first purchase, I buat duit, then I will continue beli property. Okay. Yeah. And then Shah, what about you? Okay, bagi kes saya ni dia terbalik sikit dengan kes Ikhwan. Sebab Ikhwan ni daripada first pembelian tu dia dah memang dah nampak. Maksud dia pembelian first dia tu dia dah nampak untuk nak buat duit apa semua tu. So macam saya ni pula balik, bila first kali property yang saya beli adalah rumah saya yang duduk. Saya duduk sekarang dekat Kulim ni. So dia terbalik. Tapi apa yang berlaku pada saya ni, bila kita dah ada sedikit ilmu dan juga kita
tahu dah game plan apa sepatutnya kita buat, dan saya cepat-cepat switch benda tu, dan orang kata apa, sejak saya jumpa dengan Far Capital ni, saya dah orang kata on the track balik lah. Maksudnya saya dah kembalikan saya punya apa nama hutang-hutang jahat semua tu, saya dah settle, dan saya fokus untuk membeli hartanah ni setiap tahun. Dan bagi saya lah, kalau ditanya kepada saya ni, harga rumah mahal ataupun murah ni, benda tu mungkin subjektif kot bagi setengah orang, tapi apa yang penting adalah ilmu lah. Kalau kita duduk dalam circle orang yang boleh membantu kita dari segi ilmu tentang pelaburan hartanah tu, insya-Allah kita akan boleh memiliki hartanah suatu hari nanti, insya-Allah. Itu pandangan saya. So Syah umur dah berapa dah, Syah? Saya 42, right? Saya dulu jugalah. Ikhwan berapa? Saya 24 bro. So balik. Tak boleh tipu bulan puasa ni kan. Nanti kena panah petir kan. Sorry. I 40 dah. Tahun ni 40. Ikhwan, umur berapa kan? 35. 35. So I dah 40. Right. Syah dah 42, Ikhwan dah 35. So senang cerita, benda ni guys, kita orang ni dah buat bertahun-tahun. So kita komplain lah macam mana pun, harga rumah tu tak adanya jadi murah sebab kita komplain. Benda ni bukan macam kerajaan guys. Kita bagi pressure kat social media, lepas tu dia pergi buat U-turn. Dia tak ada. Harga rumah tu memang tak peduli pasal kau punya komplain kat social media tu. Right? Dia akan terus jalan je kan. Follow ataupun tidak saja. Siapa yang tak follow kena tinggal lah macam biasa. Okay, my last soalan to you guys, right? Korang beli sampai berpuluh, lebih pada 10 berbelas property ni, korang pakai modal mahal tak? Macam mana korang pakai modal beratus ribu ni bila gaji pun tak tinggi mana kan? Macam mana korang boleh beli property banyak-banyak? So mungkin Syah cerita sikit pengalaman beli. Modal saya ada property yang saya beli dengan entry price cuma deposit 1,000. Okey. Ada juga property yang saya beli menggunakan kelayakan LPPSA pada masa tu zero entry, kosong, tak pakai modal langsung. So itu memang real case yang saya selalu share dalam saya punya FB. Sebab sampai hari ini pun saya ingat apabila game plan saya tu saya sambung dengan next pembelian property pula, memang saya tak pakai modal langsung. Sebab next pembelian property saya tu saya dibayar. So saya dapat cover pembelian property yang tanpa modal sebelum tu. Dia macam benda ni sebenarnya kena ada game plan lah. Saya ingat saya seorang yang buat benda ni. So kalau ada ilmu, insya-Allah you boleh buat. Yeah, it's like macam for me, basically my strategy untuk beli, I punya style simple je. I memang every year I akan beli property. So setahun satu je. So cuma my game plan macam setahun satu je. Satu je kan. I punya style old school sikit. Selain macam bulan Januari sampai November tu just make a small saving, kumpul-kumpul, dan by end of the year I beli lah. So I think tak perlu duit yang banyak sangat. So some of the my property I purchase satu property tu just modal 5,000 je. Then pasti kalau setahun nak kumpul 5,000, ada 11 bulan tu boleh kumpul lah. So then basically kalau nak 5,000 tu pun I think boleh top up daripada duit cash flow, duit sewa yang I dapat tu lah. So that's the strategi lah yang I buat. So by the way, Ikhwan sekarang ni dia pakai MERS. Dulu datang jadi klien bawa Myvi je, sekarang dah pakai MERS. Dengan cerita dia tengah usaha kereta lain upgrade tu, boleh kongsikan ke Ikhwan? Nak beli kereta apa lepas ni? Guna duit cash flow ni? So hopefully lah, doakan. Maybe tahun ni ke tahun depan kan, next raya ke, dapat kereta 2 pintu ke kan. 2 pintu lah, kereta sport car ni. Okay. Syah pula, macam mana Syah? Saya kilang kat kuliah belum siap lah bro. Kilang apa? Kilang kereta apa tu? Cuba cerita sikit. Aduh mak. InsyaAllah lah kalau ada rezeki yang kata apa, saya tak pernah terfikir pun nak pakai benda tu. Tapi first time saya drive Porsche adalah saya drive Porsche Faizu Ridwan. Dekat, ingat lagi saya bawa Faizu Ridwan dari Bertam ke kita makan nasi ikan bakar dekat Kepala Batas tu. So
Dengar harimau menangis bro. Harimau menangis. Lain faham Sebelum bahawa harimau menangis hot tu kita dah makan dulu dah tu. 2-3 tahun dah. Nah, 2-3 tahun lepas. Okay, Shah, Ikhwan, thank you so much for sharing your experience dengan you punya pengalaman, right? So there's a reason kenapa saya panggil Shah, saya panggil Ikhwan sebab first and foremost gaji diorang tak tinggi mana. Alright, gaji diorang ni biasa-biasa je, background diorang biasa-biasa je. Mak ayah bukan menteri dan apa semua tu, ada duit berjuta-juta dalam Swiss bank account, ni orang biasa-biasa. Boleh beli sampai 10, lebih pada 10 property, majoritinya tanpa modal. And the reality dia, kalau betul lah harga rumah tu makin mahal, right, and affordability juga makin lama makin teruk, mustahil orang macam diorang ni ada peluang untuk beli sampai 10 property menggunakan gaji tak tinggi. Okay, so Shah, Ikhwan, thank you again for joining us malam ni to kongsi punya pengalaman. I wish you luck on property and juga kereta baru tu kan. So nanti janganlah tak kenal pula dengan I lepas kan, mana tahu kan dah bawa kereta mahal ni lupa diri kan. Faizul siapa aku tak kenal kot kan. And mudah-mudahan tak jadi macam tu. And looking forward lah guys to see you guys growing kat sini. So apa tu? Like I said, I nak sembang bukan cerita pasal teori, I nak sembang fakta, nak sembang pasal experience. I bawa orang yang dah berjaya buat benda ni so that you faham gaji kecil tu bukan penghalang untuk you beli hopefully a few properties lah. So we are at the end of part 1 already. All I can say here is that there's a research yang orang dah buat yang whereby kalau you are an employee and you become a multi-millionaire, normally is that 90% of wealth is created melalui real estate. Kenapa? Sebab harga rumah tu biasanya makin lama makin mahal. Affordability mungkin tak jadi lagi mahal, right? Sebab dulu kan 20 tahun lepas macam zaman-zaman my parents kan apa semua tu, nak beli sampai 10-20 property tu memang susah gila lah kalau gaji kecil. But today because affordability and of course you ada ilmu sikit, is tak susah walaupun gaji tak tinggi mana untuk beli beberapa rumah, boleh beli sampai 10, 13 macam kes Shah dengan Ikhwan. And bila you berjaya buat benda tu, you akan buat benda ni yang panggil millionaire employee, whereby you jadi jutawan tu sebab real estate. You akan join 90% of the jutawan yang whereby dia buat jadi jutawan tu sebab real estate.